bagi saya lah, kalau yang ada lagi tu rumah-rumah lama, terutamanya rumah yang warisi lah, bukan kadang kita beli ni apa, rumah yang waris daripada satu generasi ke satu generasi, lebih baik kita simpan dan pelihara lah. Kalau simpan saja tak pelihara, tak jaga, tak ada makna juga kan. Untuk tatapan generasi ke depan lah, anak cucu cicitnya tu kan. Macam tu lah. Kata apa, kata pepatah, barang lama masih berguna menjadi tatapan ni lah generasi-generasi yang akan datang kan. Usang-usang diperbaharui, lapuk-lapuk dikajangi, yang elok dipakai, yang buruk dibuang, kok panjang dikerat, kok pendek ditampal. Peribahasa ini membawa maksud adat dan warisan yang harus dipelihara dan dikekalkan. Begitulah juga rumah tradisional Melayu ini yang diberi nama Teratak Atmawangsa. Batu Satu, Jalan Datuk Kayaman, Bukit Keteri. Tersegam indah sebuah rumah tradisi Melayu di Kanga Perlis yang wujud pada abad ke-19. Diberi nama Teratak Atmawangsa yang membawa maksud nyawa dan keturunan. Rumah ini telah diwarisi oleh 4 generasi. Pada awalnya rumah ini bertapak di Alur Sena dan kemudian dipindahkan ke Bukit Keteri oleh generasi keempat. Struktur binaannya yang dipamerkan rumah Melayu tradisional ini menambahkan lagi nilai estetik pada reka bentuknya. Pada tahun 1953, rumah ini telah dibina oleh generasi yang pertama, iaitu Allahyarham Jasin bin Bayi Taib dan isterinya Allahyarhamah Hawa binti Abdullah yang bertapak di Alur Sena, Kanga Perlis. Ianya menjadi rumah kediaman rasmi untuk pemiliknya pada ketika itu. Kemudian diwarisi oleh generasi yang kedua, iaitu Allahyarham Ibrahim bin Man Isa dan isterinya Allahyarhamah Timah binti Jasin. Seterusnya diwarisi oleh generasi yang ketiga, iaitu Kapli bin Sa'ad dan isterinya Adidah binti Ibrahim. Pada tahun 2010, rumah ini telah dibuka dan dipasang semula di tapak yang baharu, iaitu di Bukit Keteri oleh generasi keempat Amri bin Kapli yang berusia 40 tahun. Rumah ini dipindahkan dari Alur Sena ke Bukit Keteri kerana tapak rumah itu telah berpindah nama kepada orang lain dan telah dijual. Untuk memastikan rumah pusaka ini berada dalam keadaan yang baik, Encik Amri yang juga bekerja sebagai seorang petani serta peternak kambing dan lembu mengambil keputusan untuk membuka rumah tersebut yang berada di Alur Sena dan dipasang semula di tapak miliknya, iaitu di Bukit Keteri. Proses pemasangan semula rumah ini mengambil masa selama 2 bulan bersama bantuan penduduk kampung dengan menggunakan kaedah meminjam. Kaedah meminjam ini membawa maksud meminjam tenaga kerja daripada penduduk kampung secara bergotong royong untuk proses pemasangan rumah tersebut dan kemudiannya dibalas dengan jamu makan atau kenduri. Jadi rumah ni saya buat sistem meminjam. Meminjam tu macam sistem dulu-dulu lah. Kita masukkan dulu tiang dengan rasuk tu, letak kat bawah apa semua. Lepas tu kita panggil orang kampung ke orang jiran-jiran apa semua. Angkat lah. Angkat baru masuk alam. Letak kat tepi tu lah. Habis tu yang lain tu dah ada angkor apa semua tu. Yang lain tu tukang pasang lah. Kat masuk alam, tinggal je lah. Lepas tu tukang ambil alih lah. Lebih kurang orang yang mai tu 200 orang tau. Amal. Teratak Atmawangsa ini berkeluasan 182 meter persegi yang memiliki 20 tiang kayu dan 12 tiang konkrit. Dengan menggunakan 2 batang besar pokok temak di sekitar Alur Sena mampu menghasilkan kerangka untuk pembinaan rumah ini. 2 batang pokok temak di sekitar Alur Sena ditebang dan pemotongan kayu tersebut dilakukan secara manual yang mengambil masa selama 2 tahun untuk menyiapkan proses pemotongan.
Selain itu, rumah tradisi Melayu ini juga menggunakan kayu pokok meranti dan medang untuk membuat bahagian dinding dan lantai rumah. Oleh kerana penggunaan kayu yang berkualiti dan penjagaan yang teliti, rumah ini mampu berdiri tegak sehingga hari ini walaupun usianya sudah 70 tahun. Sebelum dipindahkan, 100% penyambungan untuk rumah ini menggunakan kaedah tanggam yang merupakan warisan seni bina Melayu dan menggambarkan pencapaian teknologi serta kepakaran masyarakat Melayu terdahulu berkaitan bahan binaan iaitu kayu. Jenis tanggam yang digunakan berbeza mengikut fungsi seperti sambungan untuk dinding, tiang dan bumbung. Tanggam yang digunakan pada rumah ini ialah seperti tanggam tebuk yang digunakan pada bahagian serambi. Seterusnya, tanggam kekang T yang digunakan untuk penyambungan tiang dan rasuk. Selain itu, terata Atmawangsa ini juga menggunakan kaedah tanggam temu pada bahagian dinding dan dinding pemisah ruangan. Pada bahagian sambungan baluster tingkap dan baluster tangga rumah ini pula menggunakan tanggam lubang dan puting. Setelah dibuka dan dipasang semula, rumah ini masih menggunakan kaedah tanggam tetapi disokong oleh penggunaan paku supaya rumah ini menjadi lebih kukuh. Hal ini kerana ianya dibuat oleh tukang-tukang yang mahir dan kreatif dalam bidang seni bina ketika generasi yang pertama iaitu pada tahun 1953. Mengikut falsafah agama Islam, rumah ini juga didirikan mengikut arah kiblat. Keunikan rumah ini terletak pada kehalusan ukiran dan kerawang bermotifkan flora yang terdapat pada rumah tradisi ini. 100% ukiran di dalam rumah ini diukir secara manual pada zaman generasi yang pertama. Ukiran-ukiran yang terdapat pada dinding rumah ini seperti kerawang yang terdapat pada bahagian dinding bilik. Kemudian, ukiran yang kebanyakannya bermotifkan flora. Ukiran ini terdapat pada bahagian serambi. Selain itu, terdapat juga kelarai di bahagian atasnya. Rumah Melayu tradisional ini juga mempunyai keunikan yang tersendiri, iaitu pada bahagian ruangnya. Ruang dalam rumah tradisional Melayu dibentuk oleh budaya, nilai dan gaya hidup orang Melayu. Ruang dalam rumah tradisional Melayu ini pada umumnya tidak ditakrifkan oleh penggunaan ruang tetapi bentuk rumah itu sendiri. Ruang dalaman dinamakan mengikut zon yang dicipta oleh bentuk rumah itu sendiri seperti anjung, rumah ibu, selang, rumah tengah dan dapur. Untuk memudahkan penyimpanan barang-barang pemilik rumah, penggunaan perabot pada ruangan dalam rumah ini juga penting. Tetapi, perabot di dalam rumah ini diminimumkan dan diletakkan pada bahagian-bahagian yang tertentu sahaja. Fungsi perabot ini adalah untuk membantu menepati fungsi ruang pada rumah ini. Selain perabot, rumah ini juga dihiasi oleh barangan antik yang telah digunakan sejak pemilik rumah generasi yang pertama seperti kotak besi untuk penyimpanan pakaian, tembikar, lampu minyak tanah, radio dan peralatan memasak yang lama. Rumah ini menggunakan bumbung perak anjung 2. Dinamakan bumbung perak anjung 2 kerana di bahagian kanan bumbung terdapat dua tebal layar yang bersebelahan. Di bahagian bumbung ini juga terdapat 6 tunjuk langit. Tunjuk langit merupakan salah satu elemen utama dalam pembinaan atap rumah Melayu tradisional. Ia merupakan bahagian yang dibina dari kayu yang berceracak di tengah-tengah atap rumah. Dinamakan sebagai tunjuk langit kerana bentuknya yang mempunyai bahagian tajam yang menghadap ke atas.
Terdapat falsafah di sebalik binaan ini. Tunjuk langit yang menunjuk ke atas mengingatkan pemilik rumah kepada Tuhan yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Pada bahagian tebal layar gumpung ini, terdapat kiasan bunga matahari yang melambangkan keceriaan kehidupan kepada penghuninya. Selain itu, terdapat pola papan kepala cicak yang terletak di setiap bucu cucuran atap. Reka bentuk papan kepala cicak ini menjadi penyudah atau pelengkap kepada hiasan seni ukiran papan patur atau lebih dikenali sebagai papan hiasan tebuk dan berukir yang terletak di cucuran atap secara mendatar. Ianya bertujuan untuk menutup hujung kayu kasau. Rumah tu tak ada apa lah, macam rumah kayu lain juga. Tapi apa, sentimental value lah sebab rumah keluarga. Habis tu kalau nak bandingkan dengan rumah simen ni, rumah kayu ni, pengudaraan dia tu ni sejuk kan. Sejuknya tu lah sebab dia banyak ruang-ruang angin masuk, angin keluar apa semua tu. Sehingga kini, terata Atmawangsa masih dalam jagaan yang baik dan rapi oleh pemiliknya, Encik Amri bin Kapli. Semoga usaha murni dalam mengekalkan khazanah warisan ini dapat menjadi salah satu tanda aras serta rujukan untuk generasi yang akan datang. Mak kata pepatah, tak lapuk dia hujan, tak lekang dia panas.